Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin hadirat semua. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pemuka bicara, selamat datang untuk semua. Yang berbahagia, Datuk Seri Dr. Adham bin Baba, Menteri Sains, Inovasi dan Teknologi yang juga merupakan pengarah kepada Yayasan Inovasi Malaysia. Yang dihormati Tuan Gil Lavi, Ketua Pengarah Eksekutif 3D Alliances. Yang berusaha Puan Nora Torre, pengasas kepada misi wanita dalam pencetakan 3D, yang juga merupakan pengasas bersama kepada 3D Talk yang menjadi penajuk utama untuk kita pada hari ini. Eloklah dahulu jika kita mula mengetahui apakah itu pencetakan 3D. Pencetakan 3D ini adalah proses penghasilan sebuah objek daripada lapisan-lapisan bahan seperti plastik, besi dan sewaktu dengannya menggunakan mesin ataupun scanner yang mengambil data daripada komputer. Jadi itu adalah pencetakan 3D dari segi umum. Seterusnya marilah kita menelusuri sejarah penghasilan pencetakan 3D ini. Seperti yang kita tahu, pencetakan 3D ini mula hangat di pasaran pada tahun 2000-an dan ke atas. Tapi sebenarnya pencetakan 3D ini telah mula semenjak tahun 1940-an lagi. Pada tahun itu, seorang penulis buku fiksyen telah menulis di dalam buku pendeknya yang bertajuk Things Past. Beliau telah menggambarkan bahawa di dalam cerita itu terdapatnya sebuah mesin yang berbentuk tangan yang mampu untuk menghasilkan sebuah objek 3D daripada lapisan-lapisan bahan yang berada ketika itu. Jadi jelaslah bahawa sebenarnya pencetakan 3D ini telah bermula semenjak sekian lama lagi. Kemudian pencetakan 3D ini telah mula diinovasikan, telah mula dibaik pula, naik taraf dari tahun ke tahun. Untuk pengetahuan semua, pada tahun 1980-an, untuk mendapatkan sebuah mesin pencetak 3D ini adalah berharga sekitar $300,000 Amerika. $300,000 Amerika ini, jika kita kirakan dengan kadar pada tahun 2016, ia adalah berharga $650,000 Amerika. Tetapi dengan kerjasama banyak syarikat, banyak tenaga pekerja, banyak jurutera-jurutera ilmuwan-ilmuwan, mesin ini telah mencapai tahap di mana kualiti dan harganya boleh didapati pada harga yang paling rendah sekurang-kurangnya adalah di bawah RM900. Dengan harga sedemikian ini, orang-orang biasa, orang-orang marhain yang ingin menjadikan pencetakan 3D ini sebagai hobinya adalah mampu untuk meneruskan hobinya. Baiklah, tanpa sebarang masalah lagi, kita akan meneruskan kita punya perkongsian kepada mitos dan fakta yang telah lama disebarkan oleh puak-puak yang tidak bertanggungjawab berkenaan pencetakan 3D. Ataupun mungkin bukanlah sekadar mitos, mungkin kesalahfahaman yang berlaku di antara masyarakat. Yang pertamanya, kos yang terlalu mahal untuk mencetak sebuah objek 3D. Sebenarnya pencetakan 3D ini adalah bukannya sebuah jalan utama untuk menghasilkan sebuah bahagian. Sebaliknya, pencetakan 3D ini adalah suatu alternatif kepada kilang pembuatan secara besar-besaran. Sebagai contoh, kilang pembuatan wireless earphone seperti AirPod. Syarikat Apple mengatakan bahawa untuk penghasilan sebuah AirPod memerlukan 6 atau 7 sekurang-kurangnya 6 atau 7 perkakasan. Maksudnya sebuah mesin yang berbeza-beza, 6 hingga 7 bilangannya, 6 hingga 7 mesin yang berbeza untuk menghasilkan sebuah AirPod. Tetapi dengan keberadaannya mesin pencetak 3D ini, AirPod itu dapat dihasilkan dengan menggunakan satu mesin sahaja. Tetapi harusnya kita tahu bahawa pencetak 3D ini adalah suatu alternatif. Maka penghasilan AirPod itu adalah sebaiknya dihasilkan di kilang.
pembuatan secara besar-besaran. Seterusnya, pencetak ramai yang menyangka bahawa pencetak 3D ini mampu untuk mencetak apa-apa sahaja. Selagi mana mereka bayangkan, selagi itu mereka boleh mencetak. Sesungguhnya ini adalah suatu kefahaman yang sangat tidak betul, kerana pencetakan 3D ini tidak bermaksud untuk mencetak segalanya. Bermaksud pencetak 3D ini adalah tidak sewajarnya mencetak sebagai contoh sebuah cube besi. Sebuah cube besi adalah, jika kita bayangkan daripada pandangan pencetak 3D, ia perlu membuat lapisan yang sama bentuknya. Ini adalah dikira sebagai pembaziran kerana pencetak 3D ini kelebihannya adalah untuk menghasilkan sebuah bahagian yang mempunyai bentuk-bentuk yang kompleks. Hal ini kerana pencetakan 3D ini adalah mencetak daripada menyeluruh. Mereka akan membuat lapisan yang akan menghasilkan bentuk-bentuk yang kompleks. Dengan ini, jikalau seseorang itu ingin menghasilkan cube besi yang sekadar cube sahaja semata-mata, hal ini akan menyebabkan pembaziran dan menyebabkan kos yang terlalu tinggi. Maka pencetakan 3D ini haruslah orang yang ingin menggunakan pencetakan 3D ini haruslah berfikir secara wajar dan rasional untuk menggunakan pencetakan 3D ini, pencetak 3D ini. Seterusnya, mitos yang seterusnya adalah pencetakan seterusnya, teknologi pencetakan 3D ini adalah teknologi baharu. Baiklah, seperti yang saya beritahu dalam sejarah penghasilan pencetakan 3D ini, pencetakan 3D ini telah bermula semenjak sekian lama. Mesin pertama yang berjaya dihasilkan adalah pada tahun 1980 oleh seorang jurutera teknologi yang bernama Chuck Hill. Beliau mereka bentuk sebuah mesin di ruang bawah tanah di rumah beliau dan telah menghasilkan sebuah bahagian pertama yang dihasilkan daripada plastik yang berbentuk 3D daripada mesin tersebut. Dan kini bahagian tersebut yang merupakan bahagian pertama yang dihasilkan melalui cara pencetakan 3D telah disimpan di suatu muzium di New Zealand. Jadi jelaslah sebenarnya teknologi pencetakan 3D ini bukanlah suatu perkara yang baru, cuma telah menjadi hangat pada baru-baru ini, pada masa kini. Dan seterusnya, mitos yang keempat, pencetakan 3D hanya menggunakan plastik sebagai bahan utama. Sebenarnya, pencetakan 3D ini telah mula menggunakan banyak bahan lain selain plastik. Plastik hanyalah permulaan kepada penghasilan pencetakan 3D ini. Kini banyak jurutera penghasil bahan telah meluaskan lagi pilihan bahan-bahan yang boleh digunakan untuk menghasilkan sebuah objek 3D seperti titanium, komposit, besi tahan karat. Makanan juga boleh dihasilkan melalui pencetakan 3D. Contohnya coklat, hiasan-hiasan kek. Okey, kita beralih kepada mitos yang terakhir, iaitu hasil daripada pencetak 3D ini adalah lemah. Baiklah, sebenarnya bahan-bahan yang dihasilkan daripada mesin pencetak 3D ini telah diinovasikan supaya menjadi lebih fleksibel, lebih kukuh dan boleh tahan lasak. Hal ini berlaku dengan penggunaan teknologi termoplastik. Daripada asalnya menggunakan plastik biasa, dengan keberadaan termoplastik ini, bahan yang dihasilkan tersebut adalah seperti plastik tetapi mempunyai ketahanan yang lebih tinggi, yang lebih kukuh dan mampu untuk tahan lebih lasak dan lebih lama. Tidak mudah terburai dan kos yang berpatutan. Jadi sebenarnya apa yang kita dapat
tahu bahawa hari ini pencetakan 3D ini memberi banyak kelebihan, membuka lebih banyak alternatif kepada syarikat-syarikat pembuatan untuk meluaskan lagi cara-cara untuk meluaskan lagi cara-cara untuk mereka menghasilkan bahan-bahan yang dikehendaki oleh pasaran. Jadi itu sahajalah untuk perkongsian saya untuk pengucapan awam berkenaan pencetakan 3D pada hari ini. Saya akan menutup pengucapan awam saya dengan serangkap pantun. Anak itik berenang-renang, air pasang tenang-tenangan, budi sedikit bila akan hilang, itu menjadi kenang-kenangan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.